Jangan sebab duit, kita lupa kesan akan datang pada individu, masyarakat dan negara. Rasuah tu apa? Masyarakat sekarang tak faham lah apa itu rasuah. Mari kita tengok apa itu rasuah. Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan makan suap dan ini membawa maksud negatif terhadap imej sesebuah masyarakat. Semakin tinggi kadar rasuah di negara, semakin rendah persepsi masyarakat luar terhadap kemampuan masyarakat dalam melakukan sesuatu, terutama dalam aspek ekonomi. Media massa turut menyiarkan pelbagai kes rasuah yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi. Ini menunjukkan bahawa kes rasuah semakin menular dalam kalangan masyarakat. Rasuah apa yang dah jadi kat Malaysia ni? Daging import beku, nak cop pasport. Kita tengok keterangan lebih lanjut. Antara isu semasa berkait rasuah ialah proses import daging sejuk beku yang menyeludup secara haram ke Malaysia dan ini telah membuka mata pelbagai pihak. Selain daripada itu, seorang pegawai Jabatan Imigresen mengaku bersalah menerima suapan bagi mendapatkan cop perakuan keluar masuk pasport warga asing pada 2 tahun lalu. Jelaslah, fenomena sosial ini perlu mengenal pasti punca dan mengenal pasti pelbagai langkah efektif untuk menanganinya. Kenapa berlakunya kes rasuah di Malaysia? Antara faktor-faktor yang menyebabkan kes rasuah berlaku di Malaysia adalah kurang didikan agama. Setiap agama mengajar perkara yang sama, iaitu mendekati kebaikan dan menjauhi daripada kejahatan. Seseorang yang tidak kuat iman akan mudah terpengaruh dengan dunia hedonistik yang mementingkan aspek kebendaan semata-mata. Seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah dalam sistem perundangan. Kebiasaannya, hakim mahkamah akan menjatuhi hukuman yang ringan kepada pesalah rasuah, di mana jumlah rasuah itu lebih banyak daripada jumlah hukuman yang dikenakan. Hal ini menyebabkan ada pihak yang sanggup melakukan rasuah kerana mereka sedar bahawa jika mereka keluar daripada penjara, mereka masih mampu menerima hasil rasuah yang telah mereka lakukan. Gejala rasuah memberi kesan buruk terhadap individu, masyarakat dan negara. Kesan-kesan rasuah terhadap individu di mana ianya akan memalukan diri sendiri dan merosokkan nama baik keluarga. Bagi mereka yang telah berumah tangga, ini akan menghancurkan hidup berumah tangga. Selain itu, keluarga mereka juga akan terbeban kerana mereka terpaksa membayar denda yang telah dikenakan terhadap pesalah dan pesalah juga akan kehilangan pekerjaan kerana telah kehilangan kepercayaan daripada orang atasan dan juga majikan. Kesan-kesan rasuah ini terhadap masyarakat di mana berlakunya ketidakadilan dengan mengambil dan mengenepikan hak-hak orang tertentu, terutamanya golongan orang miskin. Ini akan menjatuhkan dan menjejaskan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan untuk membantu orang-orang miskin ini telah diselewengkan. Kesan-kesan rasuah terhadap negara, sekiranya gejala rasuah ini semakin berluasa, pemerintahan akan menjadi lemah, pentadbiran negara akan merosot dan juga undang-undang yang telah ditetapkan tidak dijalankan secara adil. Gejala rasuah ini walau sebesar atau sekecil mana pun ianya akan beri kesan negatif dan impak yang besar terhadap sesebuah negara. Okey, iktibar yang kita boleh ambil melalui isu ini ialah kita dapat melihat banyak kesan buruk terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara berkaitan isu rasuah ini. Justru, kita haruslah sentiasa berhati-hati dan berwaspada agar dihindari daripada kes rasuah ini sama ada dalam bentuk perniagaan, politik, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Di samping itu juga, itu dengan kita menanamkan sikap jujur, amanah dan fatanah dalam diri kita, ia dapat menghindari seseorang individu daripada melakukan kejahatan rasuah. Pendidikan Islam daripada usia kecil terhadap anak-anak juga amatlah penting untuk membentuk peribadi Muslim yang beriman dan bertakwa untuk menghalangi mereka daripada melakukan kejahatan apabila mereka dewasa kelak. Bab kata berpatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Akhir sekali, dengan sikap sentiasa bersyukur dengan apa yang telah kita miliki juga, mampu mendorong kita untuk menjauhi kegiatan rasuah. Dalam Al-Quran, Allah juga telah berfirman untuk orang yang bersyukur ini, La in syakartum la azidannakum, iaitu maka mereka yang barang siapa yang bersyukur maka kami akan tambahkannya. Jadi marilah kita menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang telah kita miliki dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan rasuah itu. Apa yang kita boleh kaitkan dengan kes ini dan falsafah? Salah satunya adalah rukun negara.
Yang pertama adalah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang adalah keadilan yang berasaskan kedaulatan undang-undang di mana rakyat adalah sama di sisi undang-undang. Ini bermaksud setiap rakyat Malaysia tanpa mengira pangkat dan usia perlu mematuhi undang-undang dan perlembagaan yang telah dibuat di Malaysia. Akan tetapi, saban hari, kes rasuah semakin meningkat di Malaysia disebabkan oleh sikap tidak amanah rakyat Malaysia sendiri dalam melakukan tugas. Untuk mendapatkan keharmonian dan ketenteraman di dalam sebuah negara, undang-undang perlu dilakukan dan dipatuhi oleh setiap rakyat Malaysia. Seterusnya ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merujuk pada tingkah laku dan personaliti seseorang individu. Melakukan rasuah menunjukkan rakyat Malaysia tidak mempunyai integriti dan personaliti yang baik. Ini kerana rasuah menunjukkan rakyat Malaysia tidak bertanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan tugas. Terdapat banyak impak yang akan memberi kesan yang buruk kepada rakyat Malaysia sekiranya perkara ini tidak dibendung dengan baik. Sekiranya rakyat Malaysia menghayati dan mendalami rukun negara dengan baik, perkara-perkara seperti rasuah ini pasti tidak akan berlaku. Sebagai kesimpulan, gejala rasuah atau isu makan suap memberi impak yang negatif kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Ianya bukan sahaja membabitkan pesalah, malah maruah keluarga dan juga negara akan turut terjejas. Hal ini yang dikatakan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Mujur, kita dapat menarik sedikit nafas lega apabila Malaysia berjaya membaiki Indeks Persepsi Rasuah CPI apabila Malaysia melonjak naik ke tangga ke-51 antara 180 negara yang lain pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2018 apabila Malaysia menduduki tangga ke-61. Penghargaan ini harus diberikan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas usaha penguatkuasaan dan juga memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang keburukan rasuah. Oleh itu, kita perlu selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita juga perlu bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan ini kerana rasuah boleh berlaku di pelbagai peringkat termasuk diri kita sendiri. Ingatlah, sekiranya terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menawarkan suapan kepada kita, katakanlah tidak kepada dia dan perangilah rasuah. Setakat itu sahaja daripada kumpulan 5. Assalamualaikum dan salam sejahtera.